Jadi surah yang kita nak belajar pagi ni ialah suratul Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul Azim. Itulah surah-surah yang kita baca dan nama kata surah-surah ini kita sudah hafal dah kan? Surah-surah ini kita sudah hafal. Sebagaimana Amba dah sebut pada minggu lepas, salah satu cara kita nak suruh banyak baca Quran ini ialah kita hafal. Kita hafal. Selagi semakin tak ingat, semakin kita baca kan? Semakin tak ingat, baca lagi. Jadi dengan sendiri memaksa kita lebih banyak hafal. Selain daripada itu, kita cuba ikhtiar supaya boleh faham. Kalau boleh setiap patah ayat Quran itu kita faham. Sebagaimana Amba dah sebut, Quran ni dia terdiri daripada huruf-huruf.
huruf capur huruf, alif ba ta tu capur-capur jadi satu kalimah. Nah, kalimah tu pula, kalimah capur kalimah dia jadi satu ayat. Nah, kemudian ayat tu pula disampaikan dengan berbagai-bagai gaya bahasa. Ada gaya bahasa surah, ada gaya bahasa larangan, ada gaya bahasa pemberitaan, ada gaya bahasa teguran, ada gaya bahasa dalam bentuk cerita, perbandingan, macam-macam gaya bahasa Quran ni, supaya orang tak jemu baca Quran. Ini juga nak ajar kepada kita semua, cara kita berkecek pun kalau boleh kita biar guna banyak gaya bahasa. Khususnya cikgu lah, kalau cikgu lagi-lagi lah kena guna banyak gaya bahasa, antaranya melalui perbandingan, cerita, teguran, barulah orang tidak jemu. Kemudian surah An-Nas ini, kata dia, surah ini diturunkan di Madinah, surah ini mengandungi 3 ayat dinamakan surah An-Nas. An-Nas maksudnya kemenangan. Kerana dalam surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya mencapai kemenangan dan menguasai tanah suci Mekah, menguasai tanah suci Mekah itu dari segi politik, dari segi kekuasaan, serta melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah yang melimpahkan nikmat itu, melimpahkan nikmat Islam, nikmat kebenangan, nikmat kejayaan, serta memohon ampun kepadanya. Intisari kandungannya mengajar kita, ini pendidikan. Pendidikan ni kita kena buat lah, kita kena laksanakan lah, kena ambil tindakan lah. Ni pendidikan Quran ni. Quran nak ajar kita berapa? Nak ajarnya supaya mengajar kita supaya kita mendapat, apabila kita mendapat apa yang kita usahakan mendapatkannya, itu dia. Janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur, bersyukur kepada Allah. Jangan lupa. Cara nak bersyukur tu lah ke mana? Bersyukur ni dia ada 3 cara. Dan 3 cara ni kena sama naik. Ni 3-3 tu kena sama naik. Yang pertama dia panggil bersyukur dengan mulut, berterima kasih dengan lisan, dengan kita kata Alhamdulillah, dengan kita kata Alhamdulillah. Itu bersyukur dengan lidah. Ini mudah kan? Yang kedua bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ni dengan biar kita rasa mujur, rasa bertuah, rasa berterima kasih kepada hak benda hak kita boleh tu, benda hak Tuhan beri tu. Allah mujurnya. Ke mana berasa mujur ni? Payah nak rayak ni, kena rasa sendiri lah. Nak tahu lagu mana berasa mujur tu, kena rasa sendiri. Apa nak rayak pun tak kerti, sebab benda tu dalam bentuk perasaan. Jadi amal rasa hak lepas-lepas dah kerti kan tidak lagi berasa mujur ni. Allah mujurnya aku jadi Islam. Kalau jadi kafir makan tak habis. Gaji ke tak mari buah tu? Mari kan? Kalau mari alhamdulillah, takut tak mari. Mujurnya aku sihat, mujurnya aku Tuhan beri kesenangan setara ni, mujur. Biar ada buah mujur tu. Dalam banyak benda-benda mujur tu, hak kita kena mujur paling tinggi sekali ialah mujurnya aku jadi Islam. Itu besar sekali. Itu dipanggil bersyukur dengan hati. Biar pandang biar ilir kat sikit. Ni kalau darat gong Islam lah mudah, darat lagi. Biar ilir sikit. Biar bersyukur dengan hati. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Tanda kita terima kasih kepada Allah, tanda kita menghargai pemberian Allah. Bersyukur dengan perbuatan ni lagu mana? Dengan mengerjakan amal bakti kepada Allah. Ini dia. Dengan mengerjakan amal bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan apa yang kita hajati itu, serta meminta ampun kepadanya akan salah silap kita dalam usaha yang kita jalankan itu. Maklum sajalah, nak boleh apa kita boleh tu pun macam-macam jenis. Kadang-kadang
ada juga berlanggar soal-soal apa nama tu, undang-undang dan sebagainya, adalah silap dengan Tuhan, baik dalam bab kecek ke bab tindak, kena minta maaf lah. Itu dia. Jadi bersyukur ni satu, orang panggil satu amal soleh yang sangat besar. Sepatutnya kita melalui orang panggil sektor bersyukur ni boleh makan jasa banyak dah lah. Dan kita boleh buat harta banyak, harta abadi kita yang bernama pahala tu melalui bersyukur. Sebab tiap-tiap hari ni kita boleh sama kemudahan Tuhan beri ni. Pendek kata, syukur tu satu sumber pahala dan sumber harta kita yang banyak kalau kita pandai kan. Tapi kalau tak pandai, habis yang begitu lah. Dan di antara benda yang kita kena bersyukurlah kita boleh jadi umat Nabi Muhammad, dan kita jadi pengikut Nabi Muhammad, pemimpin yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, pemimpin yang sempurna segala-galanya, dan juga pemimpin dunia dan akhirat. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sebelum pada ni kita dah bercara surah Al-Masad, juga berkenaan dengan seorang pemimpin Mekah yang jealous terhadap Nabi. Bukan setakat jealous dan dengki ke Nabi, tetapi juga menentang Nabi dan buat macam-macam angkara jahat terhadap Nabi supaya Nabi ni kalah dalam perjuangan dia. Maka berlawanlah dua pemimpin ni siapa dia? Pertama yang kita belajar dari baru ni, Abi Lahab, Abdul Uzza nama dia, pak saudara Nabi. Ini pemimpin Mekah yang juga dia nak suruh orang ikut dia. Dia nak suruh orang ikut dia, jangan ikut Nabi Muhammad. Hingga siapa dia guna segala kekuatan yang dia ada, harta benda dia, siapa ke bini dia pun sama naik dengan dia. Kihnya bukan mana? Kihnya kerana berebut pengaruh, berebut pimpinan. Dia memang takut dia kalah. Dengan dengan tidak melihat hak apa yang dia bawa tu betul ke tak betul. Dengan tidak melihat hak apa yang Nabi Muhammad bawa tu betul ke tak betul. Dia tak kira hak tu. Dia tak kira betul, tak kira salah. Dia kira hak dia. Ini hak kita, puak kita, golongan kita, kita kena bertahan kat mana-mana pun. Ini perangai Abu Lahab dan puak-puak dia. Tapi akhirnya Abu Lahab jadi lagu mana? Ramai kau pengikut dia nya. Dan Abu Lahab sekarang ni berjaya ke? Abu Lahab ada berjuang dulu, nak bertahan siapa ke sopoh ke Nabi dan sebagainya. Berjaya ke perjuangan dia? Hancur. Abu Lahab pun hancur, geng dia pun hancur, isteri dia pun hancur, diperacur dalam neraka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan dan kejayaan oleh Allah Ta'ala. Jadi dua-dua ni dia senantiasa ada di atas dunia ni. Pemimpin hak balik baik, pemimpin hak balik jahat. Jadi nak hak mana tu pula. Nak apa sejenis model Abu Lahab pun lah. Kalau nak model Nabi pun tu pula. Jadi kita ada Tuhan beri kuasa boleh memilih. Nak hak pemimpin jenis model lagu mana. Ada seorang pemimpin di zaman dulu. Dia ni seorang gubernur Islam lah. Mama rasa patut juga ingat cerita ni. Pendek saja. Seorang gubernur. Tak ingat nama dia. Tapi seorang besar lah, seorang gubernur. Gubernur ni kira besar lah kan. Gubernur. Pemimpin sebuah negeri. Pada satu kali dia pergi sembahyang Jumaat. Dan kebetulan nyetik email Jumaat hari tu baca ayat Ya ayyuhallazina amanu, la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Nyetik email baca ayat tu. Banyak lagi lah ayat tu, antaranya termasuk ayat tu. Dia dengar ayat tu. Apa mana ayat tu? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maksudnya, jangan kamu condong hati, jangan kamu taruh saya dan minat ataupun sebagainya, condong hati. Jangan condong hati. Jangan condong hati tu, jangan taruh minat, jangan taruh jelira, jangan taruh mesra, dan jangan taruh apa pun.
ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Mana kamu jangan duk condong hati kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, nasaya kamu akan disambar oleh api neraka. Dia dengar ayat tu berlepi, rebah selalu. Rebah dalam semaya. Nak royak betapa takutnya dia betapa sensitifnya dia kepada ayat tu. Berusung lana lah gitunya. Berusung lana lah. Akhir sekali, setelah dia ilai pengsai pening dia, apa ni, pengsai dia tu setelah sekian lama reda balik, orang tanya balik, pasal apa Tuan Gubernur jadi lagu ni, ada penyakit apa, darah tinggi kau begitulah lebih kurang kan. Takut ada penyakit jatuh ke apa. Dia kata tidak, bukan masalah penyakit jatuh, bukan masalah penyakit apa-apa, tapi kerana saya dengar ayat la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu duk condong hati kepada orang zalim, nasib kamu akan disambar oleh api neraka. Orang condong hati ke orang zalim pun sudah akan disambar oleh api neraka, apatah lagi kalau aku sendiri orang zalim. Kalau aku sendiri di seorang yang zalim, macam mana? Orang yang condong hati pun tak boleh dia, padahal dia tidak zalim, nenek. Orang yang condong hati itu tidak zalim dia hanya, tapi oleh kerana dia condong kepada orang zalim, maka dia juga akan disambar oleh api neraka. Apatah lagi kalau aku sendiri yang aku ini orang yang zalim. Begitu sekali. Maka di antara orang yang zalim atas dunia ni namanya Abu Lahab. Ini bapak kezaliman. Dia kata kena, bapak kezaliman yang mencetus huru-hara dan juga permusuhan dengan Nabi di peringkat awal dulu. Dan perangai-perangai ni, penyakit-penyakit Abu Lahab ni akan ada sampai bila-bila. Supuh ke Nabi, supuh ke, perangai ni akan ada, dan pengikut pun akan ada. Tapi tengoklah lagu mana nasib Abu Lahab ni, lagu mana perjuangan dia berjaya ke, Tuhan redha ke perjuangan dia, Tuhan redha kepada harta dia, Tuhan redha ke usaha dia duk menetai Islam jadi hijau ke? Tak ada, hancur. Sebaliknya pula, pemimpin yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya walaupun dia tentai dengan begitu hebat, dia tentai dengan begitu teruk dalam masa 13 tahun lamanya, akhir sekali Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza jaa nasrullah, apabila datangnya, idza tu apabila, jaa datang, nasrullah pertolongan Allah. Pertolongan di sini pertolongan Allah lah. Wal fath, dan kemenangan. Kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Kemenangan menguasai negeri Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa duduk Mekah dulu, negeri Mekah ni dikuasai oleh orang lain dari segi politiknya, dari segi kepimpinannya, ekonominya, pentadbirannya, undang-undangnya. Puak-puak Abu Lahab ada kuasai. Puak-puak Abu Lahab tu dia marah sangat tu. Puak-puak Abu Lahab lah menguasai negeri ini. Oleh kerana dia menguasai, siapa-siapa yang tak suka dengan dia, siapa-siapa yang tak sealiran dengan dia, dia akan ambil tindakan dengan tindakan yang begitu ganas sekali. Jadi sekarang, setelah Nabi kita diusir keluar daripada Mekah, kemudian bertapak di Madinah selama 10 tahun, maka akhirnya setelah Nabi berjaya memberi pengorbanan yang begitu tinggi, usaha yang begitu hebat, akhirnya Allah Ta'ala beri kejayaan dari segi politiknya pula. Berjaya dari segi Islam, dari segi agama, menyebarkan agama tu berjaya dah. Tapi kalau hanya sebar agama saja, kuasa tak ada, dia tak lagi juga. Dia kena ada kuasa tu. Sebab itulah hamba dah sebut sama-sama, Islam dengan kuasa ni tak boleh pisah. Islam dengan kuasa tak boleh pisah.
Jadi kalaulah Islam itu tak ada kuasa, dia tidak boleh berbuat apa-apa. Hanya Islam aja ada, kuasa tak ada, tak lagi. Sebab itulah ada sejarah, daripada sejarah asal Islam ni, dia tidak pisah daripada kuasa. Dan Allah Ta'ala telah memberi kuasa kepada Nabi dengan memberi kemenangan menguasai balik negeri Mekah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat, ra'aita, engkau melihat an-nas, manusia. Setelah Nabi sudah menguasai politik negeri Mekah dan Madinah dua-dua ni, pada masa itu seluruh dunia tertumpu ke sini. Masyarakat Arab sekeliling semuanya yadkhuluna, masuk, fi dinillah, dalam agama Allah, afwaja, beramai-ramai. Barulah berani nak masuk Islam. Nah, apabila Nabi benar, kuasa politik dok Nabi, negeri Mekah Nabi kuasai, Nabi tawar, barulah orang berani. Baru berani nak mendekati Islam, baru berani nak masuk Islam, baru beranilah nak bersama dengan Islam. Sebelum pada ni, pakat kecut perut belaka, takut kepada Abu Lahab dan takut tindakan daripada puak-puak Abu Lahab. Pakat tak berani. Ni perangai manusia dalam lagu tu. Perangai manusia ni lagu tu. Jadi saudara sekalian, sejarah orang masuk Islam ni ada banyak perekat. Yang kita boleh tengok sejarah. Sejarah orang masuk Islam di zaman Nabi ni ada banyak perekat. Hak mula-mula sekali ialah sejarah orang paling top sekali, paling hebat sekali, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib. Ada juga apa nama tu orang ni. Ini kira hak generasi pertama. Generasi ini lah hak generasi ulung sekali. Start saja Nabi raya, Nabi mula raya Islam, terus dia percaya, terus dia berimej dengan mengambil risiko yang tinggi. Dengan tidak kira demo suka ke, pemimpin Mekah suka ke, orang Mekah suka ke, tak suka ke, dia sudah tahu benda tu risikonya tinggi. Dia sudah, orang panggil, bersedia untuk berdepan dengan apa saja kesusahan kerana akibat daripada dia terima Islam. Ikutlah nak jadi lagu mana pun, sebab dia begitu yakin dengan apa yang Nabi bawa. Dengan keyakinan itu mengatasi segala ancaman dan mengatasi segala ugutan dan mengatasi segala kepentingan dengan mengatasi segala-galanya. Tak kira nak jadi lagu mana, jadilah. Ini generasi pertama. Ini hak kira hak terbaik sekali. Yang kedua, golongan kedua pula, ataupun puak hak yang jenis kedua ni, dia kata nanti tengoklah dulu. Kalau nampak dia mau masuk ramai-ramai, kita masuk. Kalau nampak dia mau dak, kita dak. Tengok ramai dulu. Nak kau masuk Islam menyusah kita, cari makan payah, buat kerja payah, orang duk tetai kita tak ada pasal, bagi kita duduk senyap. Itu satu golongan. Ini hak jamin dulu lah. Hak jamin lah ni tak tahulah ada kedaknya. Ni kira hak jamin dulu. Apa tu kat tengok-tengok lah lagu mana. Ni hak jamin lah ni. Tak berani nak isytihar, nak rakyat hak sebenar tu tak berani. Takut macam-macam. Itu satu golongan. Satu golongan. Siapa kau perekat hak Islam dah pun tak berani nak menyatakan dia Islam, takut. Memangnya buat sungguh. Puak-puak gangster boleh hanya buat sungguh. Ada siapa yang dibunuh, yang diseksa, diancam, macam-macam. Memang puak gangster boleh hak ni teruk. Ada satu golongan lagi, dia nak tengok secara umum, secara keseluruhan. Kalau sekiranya apa nama tu Muhammad ni betul sungguh, dia ni Tuhan redha sungguh, maka kita akan masuk. Makna dia betul lah tu. Kalau Muhammad ni tak betul, dia akan kalah. Kalau Muhammad ni tak betul, dia akan kalah.
Kalau betul, kita akan masuk. Ini satu puak. Dia puak-puak Arab ni juga, apabila Nabi sudah menguasai negeri Mekah, maka berkeceklah jadi isu besar pada masa itu di seluruh dunia Arab. Dia kata, amma idza zafara Muhammad bi ahli al-haram. Dia kata Muhammad sudah benar dah menguasai tanah. Wa qad kana Allahu ajarahum min ashabil fil. Sedangkan Allah Taala telah menyelamatkan tanah haram ni daripada tentera bergajah dulu. Jadi gitu kan? Pernah ada satu ketika dulu dari segi politiknya, puak-puak tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Tak gitu kan? Yang dipimpin oleh Abrahah pernah berniat jahat untuk nak menguasai politik negeri Mekah dengan cara paksa supaya Amerika ni. Supaya Amerika ni nak guna kekuasaan dia, nak paksa negeri Mekah, nak kuasai negeri Mekah. Akhirnya Tuhan hancurkan dia. Tuhan hancurkan dia sehancur-hancurnya. Tetapi dikata Nabi Muhammad, puak-puak Muhammad ni masuk menguasai negeri Mekah dan dia berjaya. Tuhan tak kata apa-apa. Allah tak ada ambil tindakan apa-apa. Kalau lah hak Muhammad ni tak betul, mesti Allah Ta'ala akan ambil tindakan supaya dengan puak-puak Abrahah, tentera bergajah dulu. Ini menunjukkan bahawa hak Nabi Muhammad, hak Muhammad bawa ni betul. Maka pakak berunggang lagi masuk Islam belakang. Tapi lama dah lah, dah 13 tahun dah. Hak mati pun banyak dah tengah-tengah jalan ni. Ni hak panjang umur lah tu. Lagu tu pesen dia. Manusia, psikologi manusia lagu tu. Palai salakum bihi yadan. Dia kata kalau Muhammad sudah menguasai negeri Mekah, tak usah kecek banyaklah kuasa duk dia. Dan dia kuasa duk dia, tak pandai kita nak lawan dia. Tak pandai kita nak lawan dia. Kalau negeri Mekah dia sudah kuasai, kita tak pandai nak lawan dia. Dan maknanya negeri apa yang Nabi bawa dia betul. Kalau tidak, Tuhan ambil tindakan petai lagi, sebagaimana Allah Ta'ala ambil tindakan kepada tentera bergajah. Itu satu. Ada satu golongan lagi, golongan yang mempunyai kedudukan, kepimpinan yang tinggi. Dia nak tengok juga. Dia kata, aku ni dalam Islam ada tepat ke tak? Ada tepat ke tak aku dalam Islam? Sebab orang jenis ada kedudukan ni, dia kalau buat masuk saja-saja Islam tak sih. Dia kata kalau abang masuk, dia apa nama apa boleh. Dan mana nanti abang jadi apa? Kalau abang nak masuk jadi ahli biasa, apa tak sih? Ada juga jadi lagu tu. Nah. Pasal dia orang dah ada kedudukan tinggi. Jadi orang lagu ni dia nak tengok ada tepat ke tak dia dalam Islam. Dan pada hari Nabi masuk menguasai negeri Mekah itu, Nabi istihar. Nabi buat pengistiharan kepada penduduk-penduduk negeri Mekah supaya jangan melawan. Supaya jangan melawan. Sebab kalau melawan, jadi akan tahu korban dan orang panggil banyaklah kalau dah melawan jadi perang kan. Kalau perang agak banyaklah bertumpah darah, nyawa dan sebagainya. Jadi Nabi mengambil pendekatan yang paling aman. Pendekatan yang paling aman dan paling selamat supaya tidak melibatkan nyawa yang ramai. Oleh kerana itu petang lagi Nabi istihar. Nabi kata siapa dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa-siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Tidak akan diganggu lagi. Tidak akan dibuat apa-apa oleh tentera Islam. Dan siapa-siapa dia masuk berlindung di rumah Abu Sufyan, dan Abu Sufyan pada masa pimpinan negeri Mekah. Salah seorang pimpinan negeri Mekah ialah Abu Sufyan. Tapi Abu Lahab dia tak sebut Abu Lahab dia tak sebut. Siapa dia masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Jadi orang pakat gitu pun dua tempat tu lah. Pakat gitu pun ke Masjidil Haram, pakat lari menusuk masuk di rumah Abu Sufyan untuk mencari perlindungan. Sebab dua tempat ni sajalah Nabi istihar tempat yang selamat. Kalau tidak, akan diambil tindakan oleh tentera Islam yang sudah menguasai negeri Mekah sekarang.
Jadi Abu Sufyan kata, kalau setahun ni ada mana aku ada kedudukan juga ala Islam ni. Maknanya aku tak masuk Islam lagi pun Muhammad sudah iktiraf aku sebagai tempat rumah aku, sebagai tempat pelindungnya. Kalau aku masuk Islam bakali, ada peluang kan sedangkan ni. Kan? Akhir sekali dia masuk Islam. Kerana dia dihormati oleh Islam. Oleh kerana tu sudah sekalian, kita dalam bab dakwah kita orang besar-besar, orang hebat ni kena ambil kira juga benda-benda lagu tu. Sebab Nabi ambil kira. Nabi ambil kira. Dan ini satu sunnah Nabi dalam perjuangan. Orang besar-besar apa dia kadang-kadang dia malu nak pergi masjid, malu. Apa? Dia datuk takkan nak capu dengan orang masjid buat cuma-cuma. Dia datuk berjalan-jalan dah, pangkat berjalan-jalan dah. Nak pergi semaya sekali dengan anak ayam mata denen. Jatuh pangkat kita. Ada jenis lagu tu. Hak pergi pada juga, hak datuk beramai juga ke masjid. Tapi ada juga hak jenis lagu tu. Hak tak jenis lagu tu beramai. Orang nak jaga stand, nak orang dia pesen dia gitu. Tempat kita ni hotel-hotel 5 bintang. Balasah-balasah bukan tempat kita. Tu tempat anak ayam mata denen. Dia tak pergi. Dia nak jaga stand dia tu. Dia orang datuk-datuk ni dia ada stand tu. Makan tepi jalan tak boleh, kedai-kedai parti tak boleh. Jadi adalah stand dia tu. Biar dia lah stand dia tu. Tak ada masalah. Ikut dia aku tak saya makan tak warna. Tapi makna tapi kalau masjid tu kena gila. Siapa lagi lebih stand lebih tinggi daripada Rasulullah? Siapa lagi lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, khalifah Islam semua? Tapi mereka ni tak tinggal masjid kan? Kalau nak tinggal, sebab masjid ni rumah Allah. Merasa tak ramah jenis lagu tak ada seorang dua guna-guna. Itulah sejarah orang masuk Islam. Sejarah orang masuk Islam merasa kena. Sejarah ni merupakan tok guru pada kita. Dan apa nama tu? Jadi hak ramai masuk Islam ni setelah ada kuasa. Setelah Islam ni ada kuasa. Setelah Islam ni ada kuasa politik, setelah Islam ni ada kuasa ekonomi, setelah Islam ni ada negara, barulah pakak nak masuk Islam. Baru dia berasa Islam ni boleh tupai. Dan dia tengok juga kuasa musyriki, kuasa kufur, kuasa puak-puak Abu Lahab dan semakin terhakis. Semakin terhakis. Walaupun sebelum pada ni dia mau buat propaganda, dia kata kalau Muhammad meretah negeri Mekah ni, siapa dia nak bagi Mekah ni? Sedangkan ekonomi negeri Mekah ni bergantung kepada ekonomi luar. Mekah ada berapa? Tak ada berapa satu. Ada hanya batu bata, ada hanya bukit buka, tak ada sumber ekonomi berapa satu. Minyak tak ada, air tak ada, hanya Telaga Zamzam tu je adanya. Pendek kata semua ekonominya tak ada. Perniagaan semua bergantung kepada barang yang daripada luar. Kilat-kilat tak ada. Jadi kalau Muhammad meretah negeri Mekah ni, sudah pasti dunia akan pula. Apabila dunia pula, kita nak makan berapa? Nasaya ekonomi Mekah akan terganggu. Apabila ekonomi terganggu, politik akan terganggu. Apabila politik terganggu, bankrupt lah nak kerja mana? Itu propaganda yang dibuat oleh puak-puak Abu Lahab. Nak sekat supaya nak bunuh keyakinan umat, keyakinan penduduk Mekah, keyakinan orang Arab, nak bunuh keyakinan itu supaya jangan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya kepada puak-puak Islam ni. Tapi akhirnya lagu lain. Yang hancurnya puak-puak Abu Lahab, bukan puak-puak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itulah maksudnya wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, beramai-ramai. Barulah orang berani. Sebab apa? Sebab puak-puak Abu Lahab sudah tak ada kuasa lagi, tak boleh lagi nak mengancam orang, tak boleh lagi nak bunuh orang, tak boleh lagi nak buat apa-apa kepada orang nak masuk Islam. Sebelum pada ni tak boleh. Sebelum pada ni kan Allah. Bila hak bekerja dengan majikan dia kan, nyawa Tuhan punya tahu nyawa nyanyi. Kerana kes dia masuk Islam. Padahalnya
kalau nak kira masuk Islam tu hak asasi manusia, ikut dia lah nak agama-agama apa. Tapi tak boleh. Oleh kerana itu Fasabbih maka ucapkanlah tasbih. Tasbih ni mana subhanallah, bihamdi dengan memuji, Rabbik Tuhanmu. Rabbi ni Tuhan hak merah kamu tu. Tuhan hak duk perah kamu, beri bantuan kepada kamu, duk tolong kamu segala-gala tu dipanggil Rabb. Rabb ni satu pengertian yang sangat mendalam sebenarnya. Tuhan hak jo duk perah kamu, duk petik kamu, duk jaga kamu tu dipanggil Rabb. Sebab apa? Kejayaan ini ialah daripada Allah, bukan daripada usaha kamu. Kalau kamu berusaha setara mana pun, kalau Tuhan tak beri kejayaan, tidak akan berlaku. Jadi kita kena faham dalam bab perjuangan Islam ni, kita hanya wajib berjuang saja. Wajib berjuang meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnahnya, mengikut caranya, kaedahnya, fiqhnya, peraturannya. Tapi yang menentukan kemenangan ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh menentukan boleh meretah tak boleh meretah negara, Allah Taala, bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan kita. Kita hanya meneruskan perjuangan sebagaimana hak Nabi suruhlah. Oleh kerana tu, cara kita ni apabila kita benar, kita berjaya, cara kita ni lagu ni. Bukan menopak tak tu kalau atau meleting tak tu kalau, atau buat jamuan-jamuan yang orang panggil Allah yang lara dan sebagainya, sokah hilang, tak, bukan gitu. Cara majlis kesyukuran Islam ni lagu ni, iaitu fasabbih, ucapkanlah tasbih bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, dengan mengata subhanallah, maha suci Allah. Ini semua adalah pertolongan Allah. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Malu sajalah dia berjuang dekat apatah lagi berjuang ni dia tak boleh seorang. Dah gitu kan? Berjuang ni dia kena terlibat orang ramai. Terlibat dengan ahli lah, dengan berapa. Jadi kadang-kadang hak pemimpin tu bagus dah, anak buah dia pula dah beronah ni. Mungkin tu aku begini, mungkin tu aku begini. Dia balah sama sendiri lah, balah sama. Apa ni ketua? Zaman Nabi pun gitu juga. Walaupun sahabat-sahabat Nabi dan orang tinggi kelahnya, kedudukannya, anak murid Nabi dan sahabat Nabi, tapi masalah tak ada semua. Oleh kerana tu Nabi sendiri pun Tuhan suruh minta ampun, sahabat-sahabat pun suruh yang berjuang dengan Nabi tu Tuhan suruh minta ampun. Takut ada salah silap, mesti dah ada kesilapan. Dan Nabi sendiri pun minta ampun, dia berdosa ke tak? Kata ulama tafsir, Nabi sendiri minta ampun ni astaghfirullahalazim. Yang pertama nak ajar orang Islam supaya minta ampun. Kalau setara Nabi yang tidak berdosa tu Tuhan suruh minta ampun, apa tak lagi hak berdosa, kenalah minta lagi-lagi lah. Yang keduanya pula, pasal apa Tuhan suruh minta ampun? Kerana ada kes-kes tertentu Nabi pergi buat pilihan, dia ambil hak baik dah, tapi ada lagi hak lebih baik, hak yang Tuhan lebih suka. Sebagai satu contoh, dalam peperangan Badar kan, dalam peperangan Badar Nabi buat keputusan tahanan Badar ni mesti boleh ditebuh. Pandangan Sayyidina Umar kata bunuh saja Rasulullah, sebab dia ni tentera, dia sudah bunuh orang, dah buat kakak ni, kalau taruh dia pula, dia akan lawan kita balik, kita bunuh saja buat-buat ni. Itu pandangan Sayyidina Umar. Pandangan Sayyidina Abu Bakar lebih lembut. Dia kata beginilah Rasulullah, kita berilah peluang ke dia, mudah-mudahan dia jadi orang Islam baik. Lepas tu dengan cara tebuh dengan cara tebuh diri lagu tu, kita boleh guna pula keuangan itu untuk membiayai perjuangan kita, beli senjata dan sebagainya. Akhir Rasulullah pilih pandangan Abu Bakar. Apabila dia pilih pandangan Abu Bakar, Tuhan marah. Tuhan tak setuju. Tuhan setuju kepada Allah, setuju pandangan Umar. Tengok sahabat Rasulullah kata bala sudah turun. Kemarahan Allah itu Allah sudah ambil tindakan dah, waktu turun dah bala tu sudah nyapu dengan pohon kayu dah turun. Nabi tengok bala tu turun. Tapi nasib baiklah Allah Ta'ala mengampuni kesalahan itu, silap pilih itu.
Lalu Allah Ta'ala angkat balik. Dia kata kalau bala ni Tuhan lepas mari juga, biar selamat hanyalah Sayyidina Umar. Apa begitu? Tapi Tuhan angkat balik, tak jadi lepas. Tapi turun dah, menyapu dah. Itu di antara contoh lah, di mana Nabi buat pilihan dengan ijtihad Nabi, tetapi Tuhan nak lagu lain. Jadi benar-benar lagu tu juga dia panggil hak benar. Tuhan suruh minta maaf. Bukan kesalahan, tapi memilih sesuatu yang lebih kurang daripada hak lebih baik. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia yakni Allah tawwaba, sangat-sangat menerima taubat. Ini satu kenyataan daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah tu sangat-sangat terima taubat, ini satu kemudahan bagi kita semua. Ini satu kemudahan kepada kita semua, boleh kita bertaubat. Jadi kita gunakanlah kesempatan ini, kemudahan ini. Taubat pun bukannya payah mana sangat. Tidak serupa dengan taubat zaman dulu. Kalau taubat zaman Nabi Musa dulu, kena bunuh diri dah. Faqtulu anfusakum fatubu ila fatubu ila barikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Faqtulu anfusakum, cara taubat hendaklah kamu bunuh diri. Kena bunuh lah. Itu taubat zaman Nabi Musa. Tak taubat makan lah kitanya. Kena bunuh diri ni. Tapi taubat secara Nabi Muhammad ni mudah. Iaitulah dengan cara 3 syarat saja. Pertama, apa dia? 3. Hak jahat kejahatan tu. Yang kedua, sesat. Yang ketiga, tidak ada cita-cita lagi untuk kembali. Lepas tu kalau terlibat dengan manusia, kena bayar ganti rugi, kena selesai masalah dengan manusia. Kalau dengan manusia kena pak lah. Jadi saudara sekalian, yakinlah bahawa Islam itu Tuhan mari untuk benar. Kita kena yakin. Dalam akidah perjuangan kena ada buah ni. Kena ada buah ni, bahawa Islam Tuhan mari Islam ke atas dunia ni ialah untuk benar, bukan untuk kalah. Itu akidah dalam perjuangan. Sebab itulah dalam ayat lain dia kata mana, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya Islam memenangkan agamanya terhadap mengatasi agama-agama yang lain. Maknanya Islam itu mari untuk benar. Cuma lambat dengan bangat itu Tuhan punya cerita lah. Dia kata kena. Sebagaimana pepatah Arab kata, al-waqtu juz'un minal ilaj. Al-waqtu juz'un minal ilaj. Maksudnya masa tu sebahagian daripada ubat, sebahagian daripada pengubatan. Kalau kita nak berubat satu penyakit, doktor sudah baik, ubat sudah mujarab, suasana sudah sesuai, tetapi dia tidak boleh sembuh dalam masa yang singkat. Dia perlu kepada masa yang tertentu yang sesuai dengan ubat dan dengan proses dia tu. Jadi walaupun doktor baik, ubat baik, suasana baik, tetapi nak pada masa juga. Kalau kita nak berubat orang yang sakit lama dalam masa yang singkat, dia sakit 5 tahun, nak suruh sembuh dalam masa sehari, mana boleh? Mereka ubat makan akhirnya mati ke ubat pula dah. Sebab itulah pepatah Arab kata, al-waqtu juz'un minal ilaj. Masa waktu tu sebahagian daripada pengubatan juga. Walaupun doktor molek, ubat mujarab, kena pada masanya, tapi dia nak pada masa, nak suruh sembuh tu. Nak suruh sembuh tu kena perlukan masa. Proses dia tu. Dalam perjuangan pun begitu juga. Dalam perjuangan ni, al-waqtu juz'un minan nasri. Masa tu sebahagian daripada kemenangan. Nabi, setara Nabi tu dia nak ke 13 tahun masanya. Itu Nabi sebagai pemimpin 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun semua. Itu setara Nabi dengan bantuan wahyu, dengan bantuan pertolongan Allah, segala macamnya. 23 tahun. Apatah lagi kalau pemimpin yang bertaraf manusia biasa ni, lagi-lagilah. Jadi kita kena yakin bahawa Islam ni Tuhan buat mari ke dunia ni untuk benar, bukan untuk kalah. Islam mesti benar, baik di peringkat antara bangsa dan sebagainya. Dan maklumat awal yang kita terima daripada Nabi,
dunia ini tidak akan kiamat, dunia ini tidak akan kiamat sehingga Islam dengan Yahudi akan perang. Ini maklumat awal ni. Ini maklumat awal daripada Rasulullah. Dunia ni tidak akan tutup kedai. Dunia ni tidak akan kiamat sehingga berlaku perang besar, perang dunia di antara Islam dengan Yahudi. Sebab Yahudi lah puak-puak Abu Lahab ni. Puak geng-geng jahat ni dikepalai oleh Yahudi. Puak-puak geng jahat atas dunia ni dikepalai oleh Yahudi. Puak-puak Islam duduk balik Islam. Pada masa tu berlakulah perang dunia yang besar. Lagu mana perang amat tak tahu. Tama-tama zaman ni zaman nuklear, zaman mestilah senjata-senjata ni akan guna. Tidak gitu kan? Lagu mana perang tu Nabi tak raya. Tapi Nabi kata perang itu berkesudahan dengan Islam yang benar. Islam yang benar. Dan Yahudi akhirnya kalah. Bukan setakat kalah, mereka dikejar oleh umat Islam, tentera Islam, sehingga mereka tu menusuk di siruk kata. Hingga siapa? Bukan setakat orang panggil lari, hingga menusuk balik pohon kayu pakat koyak. Ni Yahudi duduk balik aku ni. Siapa berkat tu? Lagu mana benda tu? Kalau siapa dia panjang mu, boleh tengok lah. Dia wajib kita kena yakin Nabi royak tu, wajib kita kena yakin. Islam ditampilkan bukan untuk kalah ni. Islam ni dilahirkan untuk benar. Cuma benar tu mestilah kena ada syarat dia berapa guna. Untuk mendapat kemenangan dia ada proses-proses dia, dan nak menentukan kemenangan tu kena ikutlah peraturan Allah Taala. Dan kita kena buat sesuatu untuk melayakkan diri kita mendapat pertolongan Allah, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya telah berjaya melayakkan diri dia untuk mendapat pertolongan Allah. Apabila mereka sudah layak dapat pertolongan Allah, tak ada siapa dia boleh mengalahkannya. Jadi ni dunia Islam hari ni, orang Islam hari ni, jemaah Islam hari ni, belum lagi siapa masanya, dan belum cukup lagi kelayakan dia untuk mendapat pertolongan Allah. Sebab pertolongan Allah ni sangat mahal. Tidak gitu kan? Dan mari pertolongan Allah, jadi tak ada siapa dia boleh mengalahkannya. Lagipun cerita dunia ni habislah. Tidak gitu kan? Kalau raya gambar apa kedai hero benar, lagu mana agak-agak? Hero ni kalau cerita raya gambar agak, pergi ke awal agak berat kena ni. Dia pok-pok dia berat kena nyar, kena bunuh lah macam-macam. Tak gitu kan? Tu cerita agak buat tu. Cerita raya gambar tu. Apabila dia lawan, tapi hero dia lawan sama mana? Biasa hero ni mewakili hak baik lah kan. Sebab tu budak-budak sebelum dia tengok ayat tu dia nak tahu hak mana hak jahat, hak mana hak baik. Dia tanya. Dia nak kenal dia. Pasal dia nak sokong ni. Dia tanya adik abang dia, dia tanya kakak dia, "Kak, hak mana hak jahat, hak mana hak baik ni?" Jadi orang tanya ni hak jahat, hak ni hak baik. Dia sokong tu. Dia sokong hak baik tu. Siapa teriak-teriak ke diri pada. Dan akhirnya hero dia kena benar. Sebab hero dia memang dirancana dah untuk benar. Tapi apabila hero benar senang dah. Benar dah senang gitu begini. Sudah benar senang berapa kak? The end. Tubik habis ni. Tubik the end. Habis, tamatlah cerita. Kecuali goya gambar di India. Dah hoyak dah cerita dulu. Masa duduk Madinah baca satu khabar di India, cerita dia hero kalah. Lagu tu goya gambar. Ada satu cerita. Jadi sudah goya gambar tu berkesudahan dengan hero kalah. Apabila hero kalah, habis cerita. Pasal apa pula dalam pawagam tu kan? Curah. Tak setubik penonton. Tak puas hati. Pasal hero kalah. Tak setubik. Apabila tak setubik, pihak pawagam buat announcement. Tuan-tuan semua, gambar sudah habis, minta silakan tubik. Tak setubik juga. Tak puas hati. Siapa ke mereka panggil boleh mari. Apabila panggil boleh mari, dia bertindak bakar pawagam tu habis. Tu dia. Dia bakar pawagam tu. Pasal
Rupa-rupanya jiwa manusia ni tak boleh terima kalau hero kalah. Tak boleh terima. Dan orang jahat benih tak boleh terima. Hero yang baik kalah, mana pihak yang baik lah walaupun ayat gambar ni ayatnya, pihak yang baik kalah, pihak yang jahat benih, dunia tak boleh terima. Fitrah manusia tak boleh terima. Budak kecil pun tak boleh terima. Sokak tua tak boleh terima. Tu fitrah manusia. Jadi kita bersumpah lah, kalau perang Islam dengan kafir, perang Islam dengan Yahudi, sudah pasti Yahudi ni akan dia akan guna semua kekuatan kekufuran atas dunia ni, dia akan bersatu di bawah Yahudi. Islam duduk sebelah, perang dua atau perang benih Islam. Benih Islam, nyatalah dunia ni akan habis homo dan berakhirlah dunia ini. Kita akan masuk era yang baru, era akhirat pula. Lagu tu ya lah. Sebab itulah saudara sekalian, surah ni juga, Suratul Nasr ni juga dipanggil Suratul Tawdi'. Suratul Tawdi', boleh juga ambil maklumat. Pasal apa dipanggil Suratul Tawdi'? Surah Tawdi' mana apa? Tawdi' mana surah selamat tinggal. Surah ni juga surah yang dinama surah selamat tinggal. Sebab apa? Sebab dalam surah ini menyatakan dan mengisyaratkan bahawa Rasulullah sudah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Dan inilah apa yang berlaku, disebut daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas pada satu kali Sayyidina Umar bawa dia. Ibn Abbas ni seorang orang muda lagi, budak muda lagi Ibn Abbas ni. Pada satu kali Umar Ibn Khattab pergi tangan Abdullah Ibn Abbas ni buat masuk ke dalam majlis orang-orang tua di kalangan sahabat sini lah, hak tua-tua. Kemudian setelah turun ayat ni, Ibn Abbas suruh hak tua-tua ni mentafsirkan ayat ni. Apa maksud dia sebalik ayat Suratul Nasr idza ja'a nasrullah sampai akhir ni. Lalu hak sahabat-sahabat yang senior tu berkata, sebahagian daripada mereka berkata, dia kata maksud ayat ni, maksud surah ni ialah Allah Ta'ala suruh kita supaya kita memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah apabila kita mendapat kemenangan, Tuhan tolong kita dan kita akan dapat menguasai negeri Mekah. Dan setengah yang lain tu pula pakat senyap. Tu. Tak kata apa-apa. Lalu Sayyidina Umar kata, "Hai Ibn Abbas, apa pandangan kamu?" Dia orang muda lagi. Apa pandangan awak tentang surah ini? Lalu Ibn Abbas kata, "Huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu." Ibn Abbas kata, surah ini itulah merupakan ajal umur Rasulullah tu. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah akan meninggal dunia tidak lama lagi, sebab surah ni sudah menyatakan bahawa Allah Ta'ala tolong dia dan beri kemenangan. Lepas pada ni habislah tanggungjawab Rasulullah, berarti Rasulullah akan meninggal dunia ini. Tinggi dia punya pandangan Ibn Abbas. Hingga siapa? Sayyidina Umar pun, Sayyidina Umar kata hebat Ibn Abbas ni. Dia memang begitu pun apa yang berlaku. Kata setengah ulama, setelah turun ayat ini, tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ada setengah mengatakan Rasulullah hidup lepas pada turun surah ni selama samanina yauman, iaitulah 80 hari. Selepas pada Rasulullah turun ayat ni 80 hari, Rasulullah pun meninggal dunia. Itulah setakat itulah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta perlindungan daripada apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami
supaya kami dapat meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tidak ada Nabi dan Rasul ini. Hidupkanlah kami ya Allah dengan sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami dapat mengatasi segala halangan nafsu kami, syaitan, manusia dan dunia. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala jenis kekufuran, syirik dan segala penyakit hati. Ya Allah, hiasilah hati kami ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang mencintai Engkau dan mencintai apa yang dicintai oleh Engkau, dan jadikanlah hati kami ini membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, hati yang khusyuk, rezeki yang halal, anak yang saleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya, dan kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui yang terbaki lagi dari usia kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang berlaku di dalam usia kami yang telah lalu. Berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, supaya kami dapat melakukan apa yang diperintah oleh Engkau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Engkau dalam usia kami yang masih baki. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami dapat menyelesaikan segala hutang piutang kami dan segala masalah kami dengan manusia. Hidupkanlah kami ini dengan iman, dan matikanlah kami ini dengan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami ini mangsa-mangsa kepada musuh-musuh kami. Berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami dapat mengatasi segala hal ancaman musuh-musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah, selamatkanlah kami ini daripada gangguan syaitan, dan selamatkanlah iman kami semasa kami menghembuskan nafas yang terakhir. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Selamatkanlah kami ya Allah semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami, dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami dan segala kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisabnya sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum air di kalam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakutkan kami. Selamatkanlah kami daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dengan rahmat Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.